Dan kita kongsikan jugalah berkenaan dengan sedikit perkembangan semalam. Setakat semalam 1,581 kes baharu COVID-19 dicatatkan, 2 kematian dan 4 kluster baharu. Kalau dilihatkan juga statistik, Selangor masih lagi melaporkan kes tertinggi harian sebanyak 491. Kemudian Kuala Lumpur 379, Sabah 249. Jadi kalau ikat tangga ni sekarang ni agak mengusarkan jugalah kan, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Apatah lagi cuti sekarang ni pun kita bimbang juga akan berlakunya pertambahan kes positif COVID-19 ini. Yelah, kita melihat pergerakan keluar daripada mungkin Kuala Lumpur dan Selangor ini ke negeri-negeri lain juga kita agak khawatir. Dan kita harapkan agar bersempena dengan Hari Natal hari ini, kita ingat juga apa yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menasihatkan bahawa sekiranya perlu melakukan mata buka dan sebagainya, lakukan secara sederhana, dan kita ingat sama mengingatilah antara sama sendiri untuk kurangkan segala kontak. Kalau tak perlu berjumpa tak perlu, dan jangan bersalaman kalau boleh. Ini antara peringatan yang sangat mudah, tapi kadang kita mudah lupa juga kan, Hanif? Betul. Saya dah tak bersalam dah dengan orang. Bagus. Cuba untuk elakkanlah. Okey, kita nampak tadi berapa bilangan kluster yang masih aktif, tapi sedar atau tidak sebenarnya sepanjang kita mengalami pandemik ini bermula di bulan Mac, kita ada 468 kluster secara keseluruhannya, dan sekarang ni masih ada 206 kluster yang masih aktif. Maksudnya kita masih banyaklah di Malaysia, dan ini antara kluster baharu yang dilaporkan semalam, tapi masih ada 206 kluster sebenarnya yang berada di sekeliling kita, dan itu yang perlu kita waspada, terutamanya apabila kita berada dari zon merah. Kan, kalau kita dari zon merah dan kita keluar, kita sendiri yang perlu tahu bagaimana sebenarnya untuk menyantuni keadaan semasa. Tak semestinya kita tak boleh keluar ataupun mendapatkan barangan keperluan, perlu juga. Kita juga perlu keluar untuk bekerja, tapi kita yang perlu kawal diri sendirilah. Macam semalam saya pergi ke Zoo Negara, bawa anak Sofia pun dah pergi, saya percaya. Semalam memang saya nak puji sedikit bagaimana cara mereka mengendalikan orang ramai yang datang. Memang pengunjung tidak ramai, memang jauh jarak-jaraknya, maksudnya tidak sesesak seperti biasalah keadaannya. Dan mereka ada sistem nombor kan, Sofia kan, diberikan kepada pengunjung untuk memastikan bahawa mereka masih terkawal keadaan berada di dalam tu. Dan pertama kali saya pergi ke Zoo Negara dengan keadaan yang sangat tenang. Betul, saya setuju. Saya boleh meluangkan masa dengan flamingo tu, berkejar-kejar dengan mereka. Saya kejar mereka, rupanya mereka kejar saya balik. Jadi mungkin dia pun, mungkin mereka juga sudah lama tak melihat. Rindukan pengunjung. Betul. Apatah lagi tengok Hanif Miswan kan. Saya pun macam tu. Macam tu. Saya sukalah sekarang ni, walaupun kita dah masuk bulan-bulan ni, anak-anak kecil pun dah semakin memahami. Kita melihat anak-anak kecil dah memakai pelitup muka dan sebagainya. Jadi syabas kepada ibu bapa jugalah untuk memberikan satu peringatan dan memberikan mereka satu ilmu juga yang kita semua masih mendepani. Saya rasa pun setiap peringkat umur ibu bapa perlu mainkan peranan. Maksudnya bayi ke anak kecil, kita tak ajar dia macam seperti anak Farah sendiri pun memang pastinya pun mungkin memberikan peringatan kepada kawan-kawan yang lain kan. Dia peringatkan mak dia. Ingatkan mak dia sekali. Nampak tak? Itu yang bahaya, bukan kita peringat dia peringat mak. Dengan maknya sekali dia ingat. Itu yang bagus tu. Bagus kan? Bagus. Tapi macam tadi Hanif katakan, bila pergi Zoo Negara maknanya melihat bagaimana kerjasama yang diberikan. Pengawasan, pemantauan. Sebab ada segelintir tempat dah tak ada juga benda tu. Kan, macam dia letak di atas meja tu, ambil hand sanitizer, ambil suhu apa semua. Kadang-kadang ada orang yang bertanggungjawab, alhamdulillah. Ada orang dia tak ambil peduli sangat pun. Betul. Kan? Jadi mungkin perlu jugalah dikuatkan kasa juga, macam kedai ke apa ke, kena ada juga pemantauan yang diberikan oleh pihak premis itu sendiri ataupun mana-mana tempat. Kadang-kadang saya pernah beberapa kali menegur seseorang itu kerana kan dia scan pengimbas suhu tu kan, yang kita letak dahi kita. Ada yang meletakkan tangan saja, meletakkan siku saja dan tidak ditegur. Saya rasa perkara itu perlu kita ambil tanggungjawab lah untuk mengingatkan. Kita jangan main benda ni kan. Tolonglah kalau kita keluar ke mana, bercuti ke apa, kalau kita nampak seseorang melakukan perkara itu, kita ingatkan masalahnya. Kenapa kita perlu di dahi? Sebab ianya bacaan yang paling tepat sekali berbanding dengan struktur kulit kita ni. Kalau di tangan agak tebal berada di kawasan tangan tu, tapi yang paling mudahnya bahasa kalau kita nak tahu kenapa perlu di dahi, kerana ianya menggambarkan keadaan suhu badan kita yang paling tepat sekali. Dan ianya sebenarnya bukanlah yang paling accurate lah bacaan tersebut, tapi di dahi ni memang sangat
memudahkan untuk kita tahu keadaan suhu badan di dalam lah berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi janganlah nak mudahkan sebab kadang-kadang tangan ni dia macam mudah lepas tu dia style sikit kan. Ya. Kan selalu kita sekarang ni kan kebanyakan tempat atau premis kan dia pakai yang tet kat dahi tu kan. Dia ada ketinggian kan. Kalau misalnya anak kita yang pendek sikit tak sampai macam mana? Angkatlah. Wih, anak saya berat. Anak saya 20 kilo berat. anak saya. Faria. Macam ni ha. Saya mudahlah angkat anak saya, anak kalian saya faham lah kan. yang Situasi, umur, tapi mungkin perlu disediakan stool perlu jugalah kan. kot yang ni kena jugalah. Maknanya premis tu kena yang tembak tu kena sikit, juga. Ya. Kan. Betul? Soalan yang tak perlu. Valid. Kadang-kadang rasa soalan macam yang dah KBKK canggih. Kan? Kibat.